Ini bab berhubung dengan jual beli kulit bangkai dan berhala. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkhutbah pada hari pembukaan kota Mekah. Baginda berada di Mekah. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamar, arak, bangkai babi dan berhala. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, apa kata Tuhan berhubung dengan lemak bangkai? Ataupun beritahulah kepada kami, beritahulah kepada saya hukum lemak bangkai, kerana ia dilumurkan pada perahu-perahu dan dicalitkan pada kulit-kulit, dan orang ramai menggunakannya untuk nyalaan lampu di rumah. Baginda bersabda, tidak boleh, ia adalah haram. Kemudian baginda bersabda, sepah daripada itu, semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan ke atas mereka itu lemak, tetapi mereka mencairkannya, kemudian mereka menjual dan memakan hasil jualannya. Dalam bab ini diriwayatkan daripada Umar dan Ibnu Abbas, hadis Jabir adalah hadis hasan sahih. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu. Ini bab berhubung dengan larangan daripada kembali mengambil balik pemberian. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bagi kita perumpamaan ataupun sifat yang keji, iaitu orang yang kembali pada apa yang diberinya, seperti anjing yang kembali mengambil, yakni dia makan balik muntahannya itu. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak halal bagi sesiapa pun yang memberikan satu pemberian lalu dia mengambil balik, kecuali ayah pada apa yang diberikan kepada anaknya. Hadis ini telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Bashar daripada Ibnu Abi Adi, daripada Husain Al-Muallim, daripada Ammar bin Shu'aib, bahawa beliau telah mendengar Tawus menceritakan, yakni kepadanya, hadis ini daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Mereka berdua, yakni Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, telah memarfu'kan hadis ini, telah mengangkat kepada Nabi hadis ini, mana ini adalah kata-kata Nabi. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah hadis hasan sahih. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi sebahagian daripada ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang lain. Mereka mengatakan, sesiapa yang memberi satu pemberian kepada kaum keluarga yang mahram, yang haram dinikahi, maka dia tidak boleh mengambil balik. Sesiapa yang memberikan pemberian kepada memberikan pemberian kepada bukan zirahim, bukan sanak saudara yang haram dikahwini, maka dia boleh ambil balik selama mana dia tidak mengambil ganti, mana dia tidak tukar dengan barang yang lain. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Syafi'i berkata, tidak halal bagi sesiapa pun untuk memberikan satu pemberian lalu dia mengambil balik, kecuali ayah pada apa yang diberikan kepada anaknya. Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis Abdullah bin Umar daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, tidak halal bagi sesiapa pun yang memberikan pemberian lalu dia mengambil balik, kecuali ayah pada apa yang diberikan kepada anaknya. Dua bab. Kita tengok dua bab dulu pada malam ni. Masih lagi dalam Kitabul Buyu', kitab jual beli.
Ni pun kira-kira lah ke ujung dah. Nak habis dah Kitabul Buyuk ni. Bab yang pertama berhubung dengan menjual kulit bangkai dan berhala. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ni daripada Jabir. Mana Jabir dengar hadis ni daripada Nabi SAW ketika Nabi berucap pada tahun pembukaan kota Mekah, pada tahun yang ke-8 Hijrah, iaitu pada bulan Ramadan, sebab Fatah Mekah ni berlaku pada bulan puasa. Jadi hal ni apakah pengharaman jual beli arak, bangkai, khinzir dan asnam ini berlaku pada tahun ni? Baru start permulaan start haram jual beli ni, bangkai apa semua ni, apakah berlaku pada tahun ni? Jadi di sini Maulana Mubarak Furi menyebut kemungkinan pengharaman ini berlaku sebelum daripada tahun ni lagi. Bukan kata hal ni start permulaan pengharaman, tidak. Mana perkara-perkara ini diharamkan oleh Nabi SAW sebelum daripada ni lagi. Cuma hak ni Nabi SAW sebut sekali lagi. Sebab apa? Sebab orang hak mendengar ni orang baru kira-kiranya. Sebab kalau kata Nabi SAW pernah mengharamkan benda ni, pada Nabi pernah haramkan di Mekah, di Madinah. Di Madinah. Jadi sahabat-sahabat yang muhajir, sahabat-sahabat Madani, sahabat-sahabat Ansari, dia dengarlah hal ni. Adapun sahabat hak baru Islam pada Fatah Mekah, dia tak tahu. Maka Nabi SAW mulai balik benda ni. Mana benda ni kira-kira kalau kita kalau fatwa sudah digazet dah. Cuma waktu ambil balik, war-war ke balik. Boleh jadi benda tu lama dah gazet. Bila tidak baru, tak ada siapa tahu. Jadi orang akan buat alasan lah. Tak ada dengar pun, tidak pernah dengar pun, padahal benda tu ada. Maknanya Nabi SAW di sini, kalau kita tengok dia sebagai pemimpin, mana maklumat tentang haram benda sesuatu larangan ni, haramnya satu perkara, larangan terhadap jual beli benda-benda seperti ini, mana Nabi SAW sebut tidak sekali. Mana bukan hanya berpada tak apalah kita sebut dah kepada sahabat-sahabat di Madinah, tidak. Nabi SAW mengambil kesempatan pada tahun pembukaan kota Mekah tu, Nabi sebut kepada sahabat-sahabat hak belum dengar lagi, kepada hak dengar dah, jadi barulah. Mana di sini sebagai pemimpin, nak jelas dia jagalah bab agama ni, hukum-hukum agama ni, hukum-hukum syarak hak penting, hak sangat penting kepada masyarakat ni, kena peringat dari semasa ke semasa, supaya semua lapisan masyarakat tu tak kira, hak lama dah Islam ke, hak baru Islam ke, tak, hak baru sekolah, hak baru akil balik, hak lama dah hak berniaga, hak baru nak berniaga, dia tahu. Jadi bila buat lagu ni, tak ada siapa boleh buat alasan lah, saya tidak tahu, tak ada pernah lari pun, tidak. Maknanya maklumat tu kena sentiasa ada. Ini sikap pemimpin. Mana Nabi SAW sebagai pemimpin, dia sebut benda ni sekali lagi. Kemudian Nabi SAW sebut di sini, dia Allah mengharamkan dan dia mengharamkan. Mana sebagai menjelaskan kepada sahabat, kepada kita kemudian ni, bahawa benda ni diharamkan oleh Allah SWT dan juga Nabi SAW. Kemudian hak benda-benda yang disebutkan di sini, benda-benda yang disebutkan di sini, arak, bangkai khinzir dan asnam ni, mana tak boleh lah, tak boleh dijual, tidak boleh dijual.
Jadi agak mana benda yang terlarang, benda yang terlarang dari segi makan dah. Dari segi minum, bangkai dan khinzir itu dari segi binatang, benda yang dimakan tak boleh. Dan asnam berhala ni mana benda yang membawa kepada syirik, kufur kepada Allah SWT. Jadi ketiga-tiga benda ni dia ada makna khaba'ith. Khaba'ith. Hak mana Allah SWT sebut sifat Nabi SAW dalam surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Mana orang-orang yang mengikuti Nabi, Nabi yang ummi, yang mana mereka dapati tertulis mana nama dan sifat Nabi SAW ada dalam Taurat dan Injil. Sifat Nabi itu macam mana? Dia suruh benda baik, melarang daripada benda mungkar, menghalalkan untuk mereka benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik. Mana kalau kita merujuk kepada bangkai tadi, maknanya benda tu kena sembelih lah. Sebab benda mati ni mati sendiri. Mana mati dengan cara tak sihat lah, tidak disembelih. Darah dia dalam urat semerih tu, dalam perjalanan saluran darah dia tak keluar. Darah tu adalah darah penyakit. Jadi dia mati tu dalam keadaan tak terkeluar darah tu, mati tercekik kau apa semua bangkai lah. Jadi benda-benda tu tidak tayyibat, tidak benda baik. Dan sifat Nabi satu lagi mengharamkan ke atas mereka itu benda-benda yang keji. Benda-benda yang keji ni kalau kita merujuk kepada hadis ni jalalah. Mana arak tu rijsun min amali syaitan. Mana benda yang keji, benda yang kotor, amalan syaitan. Sebab kalau minum arak ni hilang akal. Jadi Nabi SAW mana mengharamkan benda-benda yang keji ni, khaba'ith, arak bangkai, khinzir dan juga berhala. Cuma berhala tu benda kita kata objek sembahan manusia. Walaupun dari segi berhala tu sendiri tidak najis, mana kalau dibuat daripada benda molek, kita kata buat daripada emas perak dah. Tak ada apa kena najis, tidak dipercik ke darah bangkai kau, tidak dipercik pada dia tu arak ke gapo ke, mana dia suci, suci. Cuma maknawi dia tu najis, kotoran dia tu khaba'is, termasuk dalam khaba'is. Lepas tu khaba'is tu sendiri kalau kita tengok mana benda-benda yang tidak sesuai lah dengan syariat, dengan syariat Islam ni, hak mana Nabi SAW bawa syariat Islam ni adalah untuk maslahat manusia. Mana kalau kita kata hak Nabi haram di sini khaba'is ni, mana berapa perkara ni, maknanya semua ni tidak sesuai dengan matlamat syarak, ataupun kita kata tidak sesuai dengan maqasid, tujuan pensyariatan hukum tu. Yang mana Allah SWT nak jaga agama kita, nak jaga nyawa kita, nak jaga akal kita, nak jaga keturunan kita, nak jaga harta kita. Mana hal ni semua ni diharamkan jual. Sebab kalau kata jual arak, mana arak tu sendiri minum, sebab arak ni khamr. Khamr ni maknanya penutup. Mana kalau minum arak maknanya menutup akal, hilang kewarasan. Sebab khimar tu makna tudung. Khimar tu makna kain tudung, kain tudung kepala. Jadi khamrun tu makna tutup. Minum sesuatu yang boleh tutup akal, tak boleh fikir. Bangkai tu pula mana benda ya, kalau orang tu jual bangkai, dia beli benda yang bangkai. Mana benda ni kalau beli dia boleh mudarat kepada nyawa. Lepas tu dia sebenarnya bukan harta dah. Mana kalau benda tu kita kata benda tu mati dengan cara yang tidak syar'i, tidak disembelih. Sebab nak makan binatang ni dua cara je.
Pertama sembelih, yang kedua buru. Mana kita melukukan dengan cara panah ke ataupun dengan kalbun mu'allaq, mana anjing yang terlatih. Mana bila seorang tu lepas anjing dia kejar binatang liar ni, lepas tu lepas tu dia berjaya bunuh, maka halal kita makan. Jadi nak makan binatang ni dua cara saja. Sembelih dan cara buru. Hal lain tu kalau tidak dengan cara ni, dia jadi bangkai. Bangkai itu pula kecuali ikan. Ikan dia belalak. Sebab ikan ni dia hidup air ni halal. Kalau belalak ni benda yang tidak berdarah. Jadi halal. Jadi hal ni bangkai ni dia tidak tayyibat. Tidak sihat, begitu juga khinzir. Hak asnam pula kalau terlibat pula dengan jual berhala, maknanya syirik lah, kufur kepada Allah SWT. Benda ni benda yang menjejaskan kemaslahatan manusia dari segi akidah, nyawa, akal, maruah, keturunan, harta. Jadi sebagai kita kata Nabi SAW ni, sebagai ketua negara, sebagai orang yang bertanggungjawab kepada umat dia, hak kasih pada umat dia ni, dia mengharamkan benda-benda ni. Jadi kira-kiranya ayat hadis ni dia termasuk ataupun kita kata termasuk ataupun semakna ataupun mengukuhkan lagi maksud ayat kita baca tadi surah Al-A'raf ayat 157. Sebab dalam kaedah pengajian hadis kita ni, kalau hadis tu sahih, kita boleh cari mana ayat-ayat yang sesuai dengan hadis tu. Dia tidak mungkin bercanggah. Sebab Nabi ni dia hal ini orang panggil bayan bayan takkid. Mana penjelasan Nabi tu mengukuhkan lagi apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Mana boleh balik pada hal ni, pada ayat Al-A'raf 157. Lepas tu hak haram arak ni dah. Hak dalam hadis ni haram minum, haram jual. Hak minum tu sendiri ada dah dalam ayat Quran 100 ayat surah Maidah ayat ke-90. Hak kita jumpa awal-awal dulu. Kita jumpa awal-awal dulu hadis Tirmizi ni 1295 dulu, baru je lepas. Hadis Tirmizi 1295 dulu, Allah SWT ataupun Nabi SAW mengharamkan arak ni bukan setakat minum dan jual saja. Mana apa-apa yang menyokong kepada kegiatan minum arak tu. Mana tidak kata tak apa saya tak minum, jual aja, ataupun saya bawa bank dia saja. Tidak, semua tu terlibat. Mana tak boleh. Sebab itulah cara pengharaman Nabi ni, bila dia haram semua sekali terlibat. Orang terlibat dengan arak ni, begitu juga orang terlibat dengan riba ni. Mana nak suruh maksiat ni, dia kena terhapus dengan kesemua sekali. Hak mana yang terlibat, hak mana yang berfungsi sebagai penyokong kepada industri ni, kena tutup habis. Mana kalau kata pihak berkuasa ni dia beku lesen arak, tidak buka dah, ataupun siapa satu peringkat dia haram belaka lah. Mana tak kira lah orang kafir ke orang Islam ke, tak boleh jual belaka. Mana dia boleh siapa satu tahap membatalkan semua lesen-lesen, walaupun orang tidak Islam pun. Sebab itu dalam kuasa dia, pemerintah. Sebab pemerintah ni mana benda ni, arak ni benda jelas. Semua agama pun kalau tanya tak terima ni. Sebab maklum dah tak boleh mikir kalau dia minum arak. Jadi kerajaan dia boleh nak batalkan. Sebab dalam kaedah fiqh pun ada sebut tasarruful iman bi ra'iyah manutun bil maslahah. Tidak taduk ataupun urusan pemerintah itu
dengan rakyat dia tu manutun, terikat dengan maslahah. Padahal kalau benda tu ada maslahah, dia kena menggalakkan, mempromosikan. Kalau benda tu membawa kepada mudarat, bahaya kepada rakyat dia kena sekat. Itu kaedah dia. Kemudian haram bakar ni seperti mana yang kita maklum, tidak sembelih dengan cara ya syarak lah. Babi pula mana kotor. Manakala asnam ni pula sini dia kata walaupun dibuat daripada emas ataupun perak, tak boleh jual. Tak boleh jual. Tak boleh jual. Sebab berhala ni mana dalam bentuk lembaga, dalam bentuk patung yang disembah. Sembahan orang-orang yang sesat ni, mana kita sebagai orang mukmin kena jauhi, tak boleh terlibat. Dalam surah Haji ada sebut ayat 30, fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qaula zur. Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala, serta jauhilah perkataan yang dusta. Cumanya berhala tu tadi, kalau dia peracur lagu mana? Kalau hak emas tadi dia cair, mana tak apalah juga. Mana contoh dia kata dia sebelum daripada Islam ni dia ada sembah berhala. Jadi bila dia Islam tu, benda tu nak buat apa? Jadi nak tahu mu tu bagi dia sebelum masuk Islam tu nilai ada sebagai harta. Kita pun kalau kita pergi ceroboh ataupun kita pergi kucak berhala ke dah tanpa izin pemerintah, kita kata kita kena bayar ganti rugi sebab benda tu muhtaram, terhormat di sisi mereka, walaupun di sisi kita benda tu tak ada harga, tapi kita tak boleh ceroboh hak kita kata orang bukan Islam, hak dalam negara kita ni yang diistilahkan sebagai zimmah, ahlu zimmah. Jadi kalau dia masuk Islam, dah patung dia tu tadi, kalau dia nak pecah, dia nak peracur, dia nak cair, dah nak jual lepas pada tu boleh. Sebab rupa tu tak ada tu. Rupa tu tak ada tu. Rupa bentuk berhala sembah itu tak ada tu. Jadi beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, benda ni pertama sekali kalau hak makan tadi haram makan. Kalau hak berhala tadi haram kita sifat. Lepas tu bila kata haram sifat haram makan ni, di sini hukum jual beli Nabi sebut mana haram jual juga. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut haram jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli khinzir dan berasnam tadi. Cuma sebab apa Nabi haram tu? Dalam istilah dia panggil illah, sebab illah ataupun mana punca sebab kepada haram ni sebab apa? Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia kata benda-benda ni haram dijual sebab benda ni najis. Sebab arak ni najis. Walaupun ada pendapat yang kata tidak najis, tetapi jumhur ulama kata najis arak ni. Jadi bila najis tak boleh ambil manfaat. Bila tak boleh nak ambil manfaat, tidak boleh dijual. Jadi kalau mengikut syarat benda yang hendak dijual dalam mazhab Syafi'i ini, benda tu pertama sekali dia kena suci. Kalau tidak suci tak boleh dijual. Sebab itulah baja, tai ayam, tai lembu tak boleh jual ikut mazhab Syafi'i. Kalau bayar pun dia kira bayar pergi sodok berdagun ni setara tu je. Nak jual timbang berapa ambil sekian-sekian tak. Tu tak boleh jual. Tetapi kalau mengikut mazhab Hanafi dan mazhab lain, kata kalau benda tu ada manfaat syar'i, mana mengikut syarat benda tu boleh diambil manfaat, boleh jual walaupun benda tu najis.
Sebab najis, kita kata najis kambing, lembu, ayam apa semua ni, dia ada manfaat dia tu dari segi buat baju. Boleh buat baju. Malah baju ni hok molek lagi je, baju organik. Jadi kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan orang sependapat ni, dia boleh jual. Menurut Ibnul Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad, dia ada sebut hadis ini menunjukkan pengharaman 3 jenis benda, iaitu pertama sekali minuman yang merosakkan akal, makanan yang boleh merosakkan tabiat tubuh kita, dan benda yang boleh merosakkan agama dan akidah, yang boleh membawa pada fitnah, kekufuran dan syirik. Itu kata Ibnul Qayyim. Mana kalau kita tengok kepada pendapat Ibnul Qayyim tadi, sebab pengharaman benda ni bukan kerana benda tu najis saja, tidak. Mana benda ni kita kena tengok kepada sesuatu yang lebih tinggi lagi, lebih atas lagi, ataupun lebih umum lagi. Maknanya bila mengikut Ibnul Qayyim tadi, ada ni benda yang menjejaskan akal, boleh merosakkan sifat tubuh kita, akal kita, boleh menjejaskan iman, syirik apa semua ni. Illah kepada pengharaman setiap benda yang disebutkan dalam hadis ni adalah kerana benda ni boleh menjejaskan kuliah al-khams. Kita sebut tadilah, tujuan agama ni, tujuan pensyariatan hukum agama kepada manusia ni adalah untuk jaga 5 perkara yang penting. Jaga agama, jaga nyawa, jaga keturunan, jaga akal dan jaga harta. Jadi kalau kata haram jual, maknanya bui pinjam pun tak boleh juga, bui sewa pun tak boleh juga, iklan pun tak boleh juga. Sebab mukadimah kepada jual tu dia ada iklan, mana kita keping. Sebab itulah kalau kira sebenarnya budak-budak kita ada pakai baju Hard Rock Cafe dah, tulis Hard Rock Cafe mana. Jadi seolah-olah dia macam mempromosikan kedai tu, dia bukan kedai biasa, dia bar tu, tempat ni lah bopok mabuk-mabuk ni. Jadi kita tu promosi pula, terlibat juga. Lepas tu makna hadis tu lah, lebih kurang. Tapi kalau kita tengok kepada Tarjumatul Baq ni sendiri, balik kepada Tarjumatul Baq tu sendiri, Imam Tirmizi kata jual beli kulit bangkai. Dalam hadis ni haram, Nabi haram jual beli arak dan bangkai. Kulit dengan bangkai tu maknanya kalau kira dalam hadis lain pun ada sebut hukum tak serupa. Kulit bangkai ni biasanya orang ambil manfaat. Kalau orang bukan Islam, dia makanlah. Otak sembelih tu dia pun bukan sembelih, dia mati gitu ya. Jadi kulit tu sendiri ada dalam hadis sebut, idza dubiral ihab faqad tahura. Bila kulit tu disamak maka suci. Begitu juga dalam hadis Nabi ada sebut, Nabi SAW jalan dengan salah seorang daripada isteri dia, Maimunah, lalu dekat bangkai. Nabi kata, apa tak ambil guna ni, tak ambil guna manfaat daripada bangkai ni, daripada hak ni anak kambing ni. Jadi sahabat jawab, ni bangkai Rasulullah. Jadi Nabi kata hak haramnya jual, hak haramnya makan. Maknanya kalau kulit binatang tadi disamak, dibuai lendir dia tu, maka bolehlah kita nak ambil manfaat. Jadi bila boleh ambil manfaat, maka boleh jual lah. Mana kita sendiri boleh ambil manfaat dan kita boleh jual.
Sebab itulah kalau mengikut Imam Bukhari, dalam kitabul buyuk dia tu, dia buat satu bab, bab juludul maitah qabla an tudbar. Bab berkenaan dengan kulit bangkai sebelum disamuk. Jadi mengikut Imam Bukhari ni, kulit bangkai tu boleh ambil manfaat, malah kalau kulit tu belum samuk pun boleh dijual. Boleh beli, boleh jual beli. Setengah ulama kata tak boleh, dia kena samuk dulu, baru boleh jual. Tetapi kalau mengikut Imam Bukhari, mazhab dia seperti mana mazhab Zuhri dan ulama yang lain, sebelum disamuk pun boleh jual kulit bangkai. Mana luah mazhab dia. Sebab dia kira tujuan daripada jual tu, hujung dia ataupun maksud dia tu kita nak ambil faedah juga. Hanya boleh ambil faedah bila dibersihkan, mana disamuk buai kotoran, buai lendir dia. Jadi kira-kiranya Imam Tirmizi nak sebut di sini, walaupun jauh ke gapo, tak apa nampak, hak Nabi sebut dalam hadis ni tak boleh jual bangkai, tapi kulit bangkai tu mana kira-kira macam dia kata boleh lah. Sebab hak tu boleh diambil manfaat. Sebab bangkai itu sendiri tak boleh ambil manfaat ke mana pun. Tak boleh ambil, tak boleh nak jual. Cuma ada juga ulama kata bangkai ni, kalau kita kata kambing orang tu mati, dia nak kerakui kepada anjing dia, kalau dia pelihara anjing lah, pelihara anjing untuk buru tadi, kalau bermu'allaf, dia boleh ambil ayah dia hak mati ni bui kepada anjing dia, tak apa. Sebab mana kalau kita kata tak sejen lah, sebab makanan binatang ni kena beli juga. Jadi kalau setengah tu kata tak boleh makanan kucing pun dia kena ada cok halal juga. Dia kena ada, kita pergi kan, dia tulis cok halal tu, nak juga ada cok halal juga. Jadi kita kata apa? Cuma ni lah, kalau tak setuh lah, setuh tu jadi bernaji pula, setara tu lah. Bukan kata binatang tu sendiri perlu kepada benda yang halal, dia tidak mukallaf. Kita hak mukallaf ni dia kena jaga halal haram. Binatang tu sendiri tidak perlu. Jadi persoalan yang dikemukakan oleh ulama, adakah secara mutlak bangkai itu tidak harus kita nak ambil manfaat? Jadi kebanyakan ulama mengatakan bahawa tidak harus nak mengambil manfaat daripada bangkai sama sekali. Tak boleh, buku mana pun tak boleh. Tapi seperti hak pendapat Imam Bukhari tadi, mana kalau kulit sama, pakai umum hadis tadi boleh. Hatta benda hak tak boleh nak makan pun, kita kata rima. Rima. Kita apa? Jumpa rima mati. Kita ambil kulit dia, kita samuk, boleh. Maknanya samuk tu sama ada binatang yang boleh dimakan ke ataupun binatang yang tak boleh dimakan, ia sebagai alat untuk mensucikan, boleh. Boleh kita nak ambil, nak tidur atas tu ke, nak nyangging ke. Cuma ada juga ulama yang mengatakan bahawa bak kulit ni kalau untuk kegunaan basah, kita kata nak sipai air, orang buat gerabah, orang zaman dulu buat gerabah, air tu dia buat dalam kulit kambing. Cuma kalau nak sipai air dari tu tak boleh, dia kata. Itu satu pendapat. Jadi ulama yang kata tak boleh nak ambil manfaat sama sekali daripada bangkai ni, dia tafsir berdasarkan kepada hadis Nabi ni lah. Nabi kata la huwa haramun. La huwa haramun tu la huwa haramun tu maknanya tidak boleh. Itu adalah haram. Huwa tu mana tempat rujuk dia? Dia tu gapo? Jadi
ulama kata, satu pihak ulama kata huwa tu maknanya tak boleh ambil manfaat. Tetapi mengikut Imam Syafi'i, dia kata dhamir huwa tu balik kepada bai'u tu. Mana la huwa haram, mengikut Imam Syafi'i dia balik kepada harama bai'a al-khamri. Mana tak boleh haram jual. Mana kalau nak ambil manfaat dalam bentuk lain boleh. Jadi berarti harus mengambil manfaat daripada bangkai dengan tidak menjualnya, seperti buat makanan untuk anjing berburu. Jadi bukan kata balik tu kepada hak dekat ni, mana tak boleh lumur pada binat, pada kulit, nak buat nyal lapu pelita pun tak boleh, nak lumur di apa, di perahu pun tak boleh. Mana di situ kalau mengikut tafsir dia tadi boleh, boleh ambil manfaat. Mengikut Syekh Zafar Al-Uthmani, pengarang kitab I'la Usunan, dia kata haram menjual menunjukkan haram mengambil manfaat daripadanya. Ya di situ. Mana kalau benda tu Nabi dalam hadis ni Nabi haramkan jual, maknanya bentuk intifak, bentuk ambil manfaat yang lain tak boleh jugalah. Begitu juga kalau dalam hadis tu mengambil manfaat tak boleh, berarti jual pun tak boleh juga. Tetapi mengikut pendapat yang lebih luas sikit, itu antaranya pendapat Ibnul Qayyim, dia kata tidak semestinya haram menjual bermakna haram mengambil manfaat. Haram jual tidak semestinya haram mengambil manfaat, tidak semestinya lagu tu. Bahkan kata dia, jual beli itu diharamkan walaupun harus mengambil manfaat daripadanya. Macam hak mazhab Syafi'i tadilah, tahi kambing tadi. Tak. Kalau orang tu nak buat baja, boleh. Boleh. Jual tak boleh. Jadi buat baja tu ambil manfaat juga, sebab dengan itulah pokok jadi subur. Tak, kita boleh makan buah dia. Jadi nak ayatnya bab jual beli dengan bab ambil manfaat ni, dia tidak kata 100% serupa, tidak. Tidak semestinya haram jual maka haram mengambil faedah, tidak. Mana hak Ibnul Qayyim nak sebut, tidak semestinya pengharaman bangkai itu haram, mengambil manfaat daripadanya. Maksudnya tidak menjadi kemestian daripada pengharaman bangkai itu haram mengambil manfaat daripadanya pada perkara yang bukan haram. Mana bangkai itu tadi haram kita nak jual, nak jual, nak makan tak boleh, nak makan tak boleh, nak jual tak boleh. Tetapi bentuk ambil manfaat lain, boleh lagi. Sebab tu dah dalam mazhab Syafi'i boleh. Nak bui, bangkai itu tadi sebagai makanan untuk binatang berburu ni. Begitu juga Imam Malik kata minyak hak terkena najis, kita kata minyak dah, minyak kalau orang dulu guna minyak lah, minyak zaman ni elektrik dah. Mana minyak tu tadi jatuh tikus dah, mati tikus, 3 hari pada tu baru tahu. Jadi nak buat masak, nak makan tak boleh dah. Kalau nak buat nyala lampu dah. Jadi mengikut Imam Malik kata boleh. Boleh. Cuma tak boleh nak buat lampu masjid lah. Tak boleh nak buat lampu masjid. Mana kalau kita nak buat lampu rumah kita tak apa. Lampu tepi jalan kau buat pasal pelita. Jadi kata Ibnul Qayyim, hendaklah diketahui bahawa bab mengambil manfaat lebih luas daripada bab jual beli. Masalah kita nak ambil manfaat ni
dia lebih terbuka lagi daripada bab jual beli. Sebab bab jual beli ni dia melibatkan kita ambil manfaat daripada benda yang terlarang itu tadi. Macam contoh orang tu jual kambing hok mati tak sembelih dak jadi dia boleh pitih lah sebab hok asalnya benda-benda tu mati tak boleh ambil manfaat lah dari sudut makanan, tiba-tiba dia ambil dia pergi jual. Jadi orang hok beli tadi kena tipu, dia hok untung. Jadi kata Ibnu Qayyim lagi, tidak semua yang haram dijual beli maka haram menggunakannya. Tidak semua yang haram dijual beli maka haram kita guna je. Tidak semestinya. Maknanya kita masih lagi boleh mengambil manfaat daripada benda yang diharamkan, walaupun haram kita nak jual beli. Apa tadilah. Supaya juga macam kita kata tanah. Tanah suci. Tapi makan tak boleh. Walaupun syarat benda yang kita nak makan ni kena suci. Syarat benda yang kita nak makan ni dia kena suci. Kena basuh. Tak. Basuh ke apa? Daging ayam kena darah. Tak sembelih. Kena basuh. Tak. Jadi apa? Syarat benda yang kita nak makan ni dia kena bersih. Tetapi tidak semestinya benda tu bersih tu kita boleh makan. Tak boleh. Tidak jadi sebuah Syiah lah. Syiah ni tanah Karbala tu tak. Ya ada ubat dia boleh makan. Tak. Dia tanah tu cara ambil manfaat daripada tanah bukan dengan cara makan. Walaupun kita tayamum dengan tanah tetapi makan tak boleh. Walaupun dia suci. Dia suci tetapi tidak halal dimakan. Itu kaedah. Dia walaupun benda tu ada keserupaan tetapi dia ada perbezaan juga. Jadi sebab itulah Ibnu Qayyim buat kesimpulan tidak boleh dihukumkan haram mengambil manfaat kerana semata-mata haram jual beli. Jadi maknanya kalau kata bangkai itu tadi boleh proses lah. Proses untuk apa? Untuk hak boleh ambil manfaat lah. Tak. Kalau setengah orang kita tak tahulah dari segi kewajaran hukum ni. Dulu dia bermurah hati kira-kira. Kambing dia mati dia pergi ke siap. Dia kata ambil lah kambing kita ni mati. Dia wi. Dia kata nak kambuh saja saya. Kata demo boleh makan benda ni. Makanlah. Tapi kalau kira mati tu dah mati. Mati dengan tidak cara hak molek ni makna kita tahu dah. Mudarat benda hak mati dengan tidak cara syar'i ni dah tidak tubik darah. Masfuh dia tu darah hak mengalir dalam orak semerih, bukan darah hak dalam orak tu. Darah hak dalam saluran makanan dia tu. Jadi duk beku dalam dia akan masuk dalam daging tu bahaya. Jadi kalau kita tahu dah benda tu mudarat, takkanlah kita nak uji kepada jiran kita walaupun dia tidak Islam. Tak boleh. Sebab kaedah la darara wala dirar. Mana tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh mengekalkan barang hak sedia ada memberi mudarat. Ataupun tidak boleh benda tidak boleh ada benda mudarat dan tidak boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain. Jadi hadis ni juga kata Zafar Osmani menyatakan haramnya menjual bangkai juga menunjukkan haram menjual kulit bangkai. Tapi sebelum disamuk, kita sebut khilaf tadi. Kita sebut khilaf tadi mengikut Imam Bukhari, kulit bangkai tadi sama ada sebelum ataupun selepas disamuk halal boleh jual. Tetapi kalau mengikut mazhab Hanafi dia kata kalau sebelum disamuk haram kita jual. Adapun setelah disamuk maka boleh dijual beli. Lepas tu kalau kata bulu, tak bulu burung, bulu burung merok ke, bulu biri ke, tak.
Boleh jual atau tidak? Jadi hak tu benda yang tidak ada nyawa pada dia. Maka bolehlah jual. Sebab hak tu maknanya macam rambut kita lah. Maknanya lepas kita mesing kulit biri tu tadi, dia akan tumbuh balik. Jadi benda tu tak ada darah, tidak ada ruh di bulu dia tu. Maka kita boleh jual. Maknanya untuk ambil manfaat bulu biri tu tadi tidak semestinya kita mesing semasa dia hidup. Mana kalau kita boleh ambil selepas dia pada mati pun tidak menjadi masalah. Kemudian di hujung hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu hukum lagi yang berkait dengan kebiasaan orang-orang Yahudi ni, dia bagi buat helah. Autar. Mana Allah SWT telah mengharamkan ke atas mereka itu lemak haiwan. Lalu mereka mencairkan, mereka jual dan mereka makan harga jualan. Sebab hukumnya ke atas orang-orang Yahudi ni disebabkan kezaliman mereka, kejahatan mereka tu, Allah SWT haram kepada mereka tu makan lemak. Jadi bukan setakat lemak saja, unta pun tak boleh makan. Lepas tu apa? Kulladhi zufur. Mana binatang hak kuku dia tu tidak terasing. Kuku tidak terasing ni mana dia rapat-rapat. Itik serati lah. Itik serati asal kan muka jenis kuku dia lagu tu. Jadi hak tu diharamkan ke atas orang Yahudi. Disebabkan kezaliman mereka, melampau mereka tu Allah SWT haramkan. Dan hak lemak ni Allah SWT haramkan kepada mereka. Jadi mereka tak boleh makan lah. Jadi mereka nak makan juga, nak ambil juga hasil pendapatan daripada lemak ni. Tak. Dia kata tu haram kepada kita hak lemak beku tu. Tak. Tapi kalau kita cair, kita jual hak dalam bentuk cair boleh kata. Jadi dia tak faham bahawa hak ni asalnya hak beku jadi cair. Ataupun hal ni asalnya beku, cair dia akan beku balik. Jadi dia jual tu pada masa ketika cair. Jadi dia kata hak cair ni tidak panggil syahmud. Jadi dia buat helah. Macam-macam Allah SWT haramkan mereka daripada igat ikan pada hari Sabtu lah. Jadi hari Sabtu tu dia tak igat tapi dia buat sekak. Dia nanti kutip hari Ahad. Supaya dia buat kerja tu, dia sekak hari Sabtu. Hari Sabtu tu hari ibadat dia. Tuhan larang daripada dia igat ikan pada hari Sabtu. Tak boleh buat naik. Mana bagi dia hak Tuhan larangnya buat naik darat. Tak boleh. Tapi dia elok tu dia sekak nanti ambil hari Ahad. Jadi hak dia sekak tu hari Sabtu. Jadi dia buat helah dengan Tuhan. Dia memperdaya cuba nak menipu Allah SWT. Jadi Allah SWT tukar mereka jadi khinzir, jadi apa? Kerut. Mengumpaya basah. Banyak helah. Jadi hakikat benda ni walaupun daripada cahaya kepada beku, dia serupa je. Macam air batu lah, air batu. Tak. Kita pergi beli kedah hak kerah. Tak. Nak nyapa rumah tu cahaya dalam ragam mutu. Tak. Jadi kita buh dalam peti beku balik. Jadi benda sama. Jadi tak boleh kita nak ambil kita pergi wagi ke tu kedah. Dan mau jual air batu ni cahaya. Muka sifat dia. Jadi helah lagu tu juga. Yahudi nak buat. Jadi daripada hadis ni lah ulama bahas masalah ihtiyal, helah. Buat helah. Mana helah ni dalam perbahasan fiqh disebutkan helah ni mana satu cara yang halus, asalnya haram, dia buat kehir juga, ikhtiar juga jadi halal. Maknanya seorang tu dia guna cerdik dia untuk mencapai matlamat, tetapi cara tu tak betul. Jadi ihtiyal ni mengikut yang dibahas oleh ulama, dia ada dua bentuk. Pertama sekali dengan tujuan untuk membatalkan ataupun nak mengabaikan hukum syarak, maka tak boleh. Contoh ke apa contoh?
kita kata orang nak ngelak daripada bayar zakat. Mana harta dia cukup nisab, kata cukup nisab 12,000. Jadi dekat nak cukup setahun tu dia ambil 12,000 tadi, dia ambil 2,000 ni dia beri kepada bini dia. Dia beri kepada isteri dia. Jadi 10,000 tak cukup nisab. Jadi bila cukup setahun tu mana dia kata tak cukup lagi ni. Nisab 12,000 kita pada tarikh ni cukup setahun ni baru ada 10,000. Tapi lepas daripada tu dah sebulan ataupun seminggu lepas pada tu dia minta balik piti dia dengan bini dia. Jadi dia nak mengelak daripada bayar zakat. Jadi hak ni haram, tak boleh. Supaya orang tolak 3 lah. Dia syarat kepada hak Cina buta tu. Ni halah juga tak boleh. Contoh halah yang kedua, melakukan perbuatan haram untuk sampai kepada perkara halal. Mana benda haram tapi tujuan dia nak jadi halal. Contoh dia contoh dia tak boleh seorang isteri tu dia mengaku dia murtad. Dengan tujuan dia nak fasah nikah dia dengan suami dia hak zalim. Tak boleh. Contoh dia kata dia ngadu ke mahkamah. Dia ngadu ke mahkamah bahawa suami dia ni zalim, kaki pukul. Dah. Jadi tak lekat. Mahkamah mana tak cukup bukti, dia kata tak ada bukti ni. Jadi dia pun istiham murtad. Jadi tujuan dia tu nak lepas daripada isteri, daripada suami dia. Sebab orang Islam ni tak boleh berkahwin dengan orang kafir. Jadi automatik mahkamah memfasahkan perkahwinan seorang Islam dengan seorang bukan Islam. Jadi kalau dia isteri tadi dia nak lepas daripada suami dia tadi yang zalim tadi, dengan dia ngaku murtad, maka tak boleh hukum dia. Tak boleh. Walaupun dia niat nak masuk Islam semula, tak boleh. Jadi bak tukar agama ni, bak murtad ni tak boleh main-main. Begitu juga menjual barang yang tidak halal dengan tujuan untuk mendapat faedah. Jadi dia jual, kita kata dia jual benda yang haram tapi dia kita kata boleh piti ni kita nak sedekah. Ataupun macam Robin Hood lah. Robin Hood. Dak. Curi dengan niat nak tolong orang miskin. Itu tak boleh. Jadi halah kedua ni lah yang melibatkan orang Yahudi. Jadi halah kot mana pun tak boleh. Tidak dibenarkan sama sekali melakukan halah. Sebab lari daripada maksud syariat. Sebab syariat ni matlamat dia satu perkara, cara nak pergi kepada matlamat tu tadi. Sebab itulah dia ada kaedah al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi cara hak tak betul tidak menjadi betul kerana niat yang betul. Cara yang tidak betul ni tetap tidak betul walaupun niat tu betul. Niat yang tidak betul tidak mewajarkan benda yang haram. Tak boleh. Mana tak boleh nak buat batu lo catat, tak boleh. Jadi orang Yahudi ni diberi amaran. Kita diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan terlibat dengan auta ni ataupun halah yang telah dibuat oleh orang Yahudi. Kemudian hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut diharamkan ke atas orang Yahudi tu lemak tu, mana itu termasuk berkait dengan ayat tadi lah. Wa yad'u anhum israrahum wal aghlal allati kanat alaihim. Dihapuskan daripada mereka itu, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat dia ni menghapuskan dari mereka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada orang Yahudi. Maknanya orang Yahudi dulu tak boleh makan lemak, kita boleh makan lemak.
soal lemak tu tidak sihat tak. Tu suku maknanya lemak tu ada tujuan lain lah. Boleh buat minyak, boleh buat minyak sapi, boleh buat untuk manah tubuh. Kita di tanah Melayu ni tak sesuai mana nak makan lemak, tapi hok belah-belah kutuk tu memang nak dah lemak tu. Jadi jangan kita kata apa ni, Tuhan nak halalkan lemak pada kita. Bahaya ni kolesterol ke gapo tidak. Dia tidak kata satu benda tu dituju manfaat dia tu kepada kita sini, tidak, dia kena ambil kira tempat orang lain. Jadi maknanya hadis ni bahagian yang pertama tu dia kait dengan ayat tadi, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Adapun wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati, itu berkait dengan syuhum tadi. Orang Yahudi haram ke atas mereka tu makan lemak, tetapi orang Islam boleh. Kemudian hadis bab berikut tu tak ada tu. Cakap tu saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.